Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bihikmatika wa insyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina bihikmatika wa insyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina bihikmatika wa insyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada pagi ini di dalam rangka pengajian daurah sifat 20, ringkasannya sifat 20. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah Taala berikan pada kita, taufik hidayah, kekuatan pada kita, dapat kita keberkatan, dapat kita ilmu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dari sebelum daripada kita mulakan pengajian, mari kita hadirkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalian ahli keluarga baginda, sekalian sahabat-sahabat baginda, sekalian guru-guru kita, kedua ibu bapa kita. Syairillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kitab yang kita baca, ringkasan yang saya buat ni, yaitu ringkasan sifat 20, 50 aqaidul iman, nota ringkasan daripada kitab Sulamut Tauhid. Kitab Sulamut Tauhid ada ya kat luar tu, nanti ada jualan kitab, siapa yang nak beli kitab, nak beli CD kat luar nanti boleh. Jadi sebelum daripada kita baca kitab, saya nak bagi penerangan secara ringkas lah. Kita apabila tanya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahap mana keimanan kita, keyakinan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kenal ke Allah taala? Allah taala zat. Ya, dia zat. Nampak pun tak biasa, pegang pun tak berasa. Habis mana Allah Ta'ala-nya? Yang kita kata beriman, rukun iman. Antu'mina billah. Bahawa beriman kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal ibadat sehari-harian. Yang ni, Allah Ta'ala ni, kita nak cerita, sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Ya, Allah Ta'ala belum lagi buat makhluk ni. Allah Ta'ala tu kanzan makhfi. Sebagaimana hadis, Nabi kata, kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Adalah aku ni satu perbendaharaan yang tersembunyi. Tersembunyi ni tak nyata. Siapa pun tak hukum Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak. Tak ada siapa hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dah ada. Tapi tak ada siapa hukum. Tu kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa. Aku kasih, aku suka bahawa aku ni dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Likai u'rafa, supaya aku dikenal. Bermakna kejadian kita ni, Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia, nak memperkenalkan zat dia. Jangan cari Allah Ta'ala, tapi yakin kata kewujudan Allah Ta'ala. Jadi macam mana cara Allah Ta'ala nak menzuhirkan? Yang pertama sekali Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita cerita dalam martabat 7 panjang, saya tak nak cerita martabat 7. Saya nak cerita tauhid je. Okey. Allah Ta'ala zuhirkan yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ni hakikat dia roh. Roh tu apa hakikat dia? Qulir roh min amri rabbi. Roh tu daripada pekerjaan Tuhan kita. Siapa pun tak boleh nak kata. Okey. Zuhirlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nur Muhammad di situ dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain, langit, bumi, syurga, neraka, apa semua isi-isi alam Allah Ta'ala zuhirkan.
Tapi siapa dia yang nak bawa amanah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni? Yang bawa amanah Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni, amanah ma'rifat tersebut bernama insan. Itu yang Allah Taala kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni seelok-elok, secantik-cantik kejadian. Okey. Allah Taala zahirkan Nur Muhammad. Bila Allah Taala zahirkan Nur Muhammad, dizuhirkan rohaniyah-rohaniyah. Bermana roh kita suatu ketika dahulu Allah Ta'ala dah zuhirkan, tapi tubuh tak ada lagi. Kan? Bila Allah Ta'ala zuhirkan roh, yang tu soalan pertama yang Allah Ta'ala tanya, alastu birabbikum? Itu soalan kepada kita. Alastu birabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu? Itu soalan Allah Ta'ala kepada semua rohaniyah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua rohaniyah ni menjawab apa dia? Qalu, berkata mereka itu, bala, bahkan syahidna, kami menyaksikan ya Allah, kamulah Tuhan kami. Kamulah Tuhan kami. Itu. Kemudian kita ni zuhir mengikut takdir kita. Apa yang Allah Taala tentukan di a'yan sabitah. A'yan sabitah ni di azali ataupun qadha mubram Allah Subhanahu wa taala waktu bila kita lahir. Jadi mana lepas daripada perjanjian tu, summa radarnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan manusia kepada serendah-rendah martabat. Kembalikan kepada serendah-rendah martabat. Bila Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, jatuh ke atas dunia. Qulnah bitu minha jami'a. Turun kita di atas dunia ni. Kita ni anak cucu Nabi Adam. Saya ambil cerita ringkas. Kita dah lupa perjanjian kita alastu birabbikum. Yang di alam dzarri itu alastu birabbikum tu kita dah lupa. Seorang pun tak ingat. Rasul, anbiya, auliya tahta qadami Rasulillah sahaja yang ingat perjanjian ni. Yang kita gaib. Dah kita tak ingat. Tapi bila kita turun di atas dunia, Allah Ta'ala jadikan kita ni dua golongan. Sama ada golongan sa'adah, orang yang bahagia, ataupun syaqawah, celaka. Jadi siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi sa'adah, kebahagiaan, yang ni Allah Ta'ala pilih macam mana jalan dia nak mengingati kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia. Ini yang kita berguru, kita mengajar, kita belajar, kita mengenal balik. Allah Ta'ala jadikan pertama Nur Muhammad, kedua Nabi Adam alaihissalam, supaya apa? Supaya menyatakan Nur Muhammad tu dia bawa 7 sifat. Faham? Saya nak cerita Nur Muhammad dulu. Dia bawa 7 sifat. Apa dia 7 sifat yang dibawa oleh Nur Muhammad? Orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah 7 sifat ma'ani yang kita belajar saat lagi kita belajar dalam tauhid ni ada akan jumpa 7 sifat ma'ani tu. Tu orang panggil sifat hakikat Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammad pun tak nyata. Tak nampak. Jadi dialah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala zuhirkan Nabi Adam alaihi salam supaya nyata 7 sifat ma'ani tadi. Bentuk tubuh Nabi Adam patung di atas dunia 300 tahun tak bernyawa. Selepas 300 tahun dimasukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Bila masukkan roh ke dalam jasad Nabi Adam, adalah pertama sifat hayat. Betul tak? Hayat. Kedua adalah sifat ilmu. Ada sifat iradat. Ada sifat qudrat. Ada sifat sama', basar, kalam. 7 sifat. 7 sifat sebenarnya sifat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nyatakan kepada yang nama manusia. Ini yang kita membawa rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengaji tauhid, kita nak sedar rahsia Allah Ta'ala dalam diri kita. Larat kita nak bilang wujud kidam baqa, tapi kita tak faham apa benda yang ada pada kita. Okay. Kita ni siapa? Kita anak cucu Nabi Adam. Betul? Bawa ada tak 7 sifat ni?
Kebanyakan manusia, semua. Mereka kadang ada sebahagian Allah Ta'ala lahirkan manusia ini dalam keadaan cacat, mata buta ke, telinga tak mendengar ke. Itu sikit. Tapi rata-rata kebanyakan manusia, 7 sifat ni, ada tak? 7 sifat ni. Kita dalam perut mak kita pun sama. Betul tak? Dalam perut mak kita, awal-awal kejadian kita, air mani. Berubah jadi darah. Berubah jadi daging. Cukup 120 hari, malaikat datang, tiupkan roh kepada kita. Bila ditiupkan roh, zuhir sifat hayat. Bergerak kita dalam perut mak kita. Sifat hayat. Keluar kita, lahir kita di atas dunia. Lemah, ilmu tak ada apa semua. Mak kita ajar sikit-sikit apa semua. Ada ilmu. Bila ada ilmu, ada kehendak, iradat. Bila ada kehendak, kita buat qudrat. Apa yang mengesahkan 4 sifat ni? Sama' basar sama' basar kalam. Sama' basar kalam tu yang mengesahkan. Kalau kita lahir pekak, buta. Maklumat luar tak masuk. Kalau maklumat luar tak masuk, kita ni makan disuap, berak dibasuh. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh bawa diri sendiri? Sekarang kita boleh bekerja, kita berkeluarga. Ni Allah Ta'ala zuhirkan kita ni ada penglihatan, ada pendengaran. Maklumat dalam pula kita nak keluarkan dengan sifat berkata. Kita cakap. Jadi lengkap tak pada manusia 7 sifat. 7 sifat itulah yang dibawa oleh hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad SAW. Itulah rahsia Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, Al-insanu sirri. Al-insanu sirri. Manusia adalah rahsia aku. Ini kita ni manusia. Rahsia aku, Allah Ta'ala kata. Wa ana sirruh. Dan aku adalah rahsia bagi manusia. Wa sirri sifati. Dan rahsia aku adalah sifat aku. Wa sifati la ghairi. Dan sifat aku tiada lain daripada aku. Jadi bermakna kita ni kenyataan bagi wujudnya Allah. Ibarat macam bayang-bayang lah. Bayang-bayang bukan boleh pisah daripada Tuhan bayang. Okey. Jelas ha? Jadi Allah Ta'ala, kalau orang kata, hampa beriman tak kepada Allah Ta'ala? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana keyakinan kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita tanya Allah Ta'ala tu ada tak? Ada, kita kata. Kalau saya tanya, buktikan ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita nak buktikan Allah Ta'ala. Kalau tak boleh kita buktikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna iman kita ni taklid. Tahu iman taklid? Iman pak turut. Iman keturunan. Islam keturunan, iman keturunan. Maaf cakap lah. Dalam majlis ilmu kena sebut. Ini sebagai rangsangan untuk kita. Hari ini kita mengaji ringkasan. Carilah mengaji ilmu tauhid. Kan? Jangan pak turut. Kena ada alasan. Contoh saya kata. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada Allah Ta'ala tu ada macam mana? Nanti kita belajar. Wujud Allah Ta'ala tu orang panggil amrun i'tibari. Apa makna amrun i'tibari? Ada pada pemikiran. Tak ada pada pandangan. Jangan dicari Allah. Allah Ta'ala tu jangan dicari. Tapi yakin tak kata wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita masuk pergi bilik air tu. Tengok, tarik, berkunci. Ketuk, berbunyi dalam. Kat dalam tandas tu berbunyi. Bermakna, ada tak orang dalam tandas tu? Ada tu ada di mana? Ada pada pemikiran kita. Kita pun tak tahu jin ke biawak ke apa yang ada dalam tu kita tak tahu. Tapi yakin tak? Ada orang. Ada tu pada otak kita sahaja. Kenapa kata ada pada otak? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Pintu berkunci, ada berbunyi. Kita ketuk berbunyi kat dalam. Yang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan makhluk. Ni Imam Abu Hanifah bila ditanya. Dahri tanya. Tuhan kamu ada tak? Ada, dia kata. Buktikan ada Allah ada Tuhan kamu, ada Allah Ta'ala, dia kata. Imam Abu Hanifah jawab macam mana? Jawapan dia ada pada air susu ni. Segelas air susu dibawa. Jawapan ada pada air susu ni, dia kata. Dia tanya pada Dahri, wahai Dahri, hang yakin tak dalam air susu ni ada minyak? Kita kata santan lah. Hang yakin tak dalam air santan ni ada minyak? Dahri kata, yakin. Tunjukkan saya minyak dalam santan ni. Tak boleh tunjuk. Tadi dia kata yakin. Tapi bila suruh tunjuk, tak boleh nak tunjuk.
Ini keyakinan kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada alamat-alamat dia. Jangan kita tak tahu bila Allah Taala, Tuhan kamu ada tak? Ada. Buktikan? Tak boleh. Tuhan kamu berkuasa tak? Ya, berkuasa. Buktikan? Kita tak tahu. Bermakna iman kita selama ni taklid. Iman taklid, khilaf ulama. Nanti saya akan terangkan apa makna makrifat. Faham? Contoh yang lain banyak. Wire elektrik. Yakin tak dalam wire elektrik, kalau switch berbuka, ada arus elektrik? Kita kata yakin. Tapi tunjukkan mana arus elektrik. Tak boleh nak tunjuk. Tapi yakin, betul tak? Kenapa yakin? Sebab ada alamat. Mana alamat dia? Switch berbuka, ada wire. Ada wire terkeluar, mana wire tembaga keluar. Kita tak berani pegang. Banyak contoh. Yakin tak dalam badan kita ada roh? Yakin? Tunjukkan roh kat saya. Tak boleh tunjuk. Tadi kata yakin ada roh. Tapi nak tunjuk tak boleh. Ada akal tak kita ni? Ada akal. Tapi tunjukkan akal kat saya. Tak boleh tunjuk. Tapi yakin tak? Yakin. Kenapa kata yakin ada akal? Ni kita boleh berfikir, kita boleh buat kerja apa semua. Tu bukti kata ada akal. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan makhluk. Ini yang nama manusia ni. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, makhluk ni sebagai kenyataan bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cari Allah. Kalau kita masuk dalam hutan contoh dia. Ini selalu saya kuliah-kuliah saya bagi misal ni. Kita jumpa tapak kaki harimau tu. Yakin tak kata wujudnya harimau? Kita tengok tapak kaki harimau ya, kesan tapak kaki dia. Yakin tak kata wujud harimau? Yakin. Yakin wujud harimau. Kenapa? Tapak kaki itu alamat bukti kata ada harimau. Tapi adakah tapak kaki itu diri harimau? Bukan. Dia sebagai kenyataan bukti wujudnya yang bernama harimau. Tak jauh lah dari situ ada. Main mana tapak kaki kalau tak ada Tuhan dia? Main mana makhluk kalau tak ada Khalik? Mudah kata gitu. Ini cara kita berpikir. Jangan kita tak jelas dalam akidah. Bagi jelas, bagi paham betul-betul. Okey. Yang sebagai kenyataan. Jadi macam mana bila kita dah lupa perjanjian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kenapa kita lupa perjanjian? Ketika kita duduk dengan roh semata-mata, kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita kata, qalu bala syahidna. Syahidna tadi. Itu yang kita di atas dunia kena kata ashhadu balik. Dah kata syahidna. Bahasa Arab kata syahida yashhadu. Betul tak? Syahida yashhadu. Fi'il mudhari' ni kata yashhadu. Yashhadu, tashhadu, ashhadu, nashhadu. Ini yang kita kata. Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita kata ashhadu an la ilaha illallah? Sebab kita dah kata depan Allah Subhanahu Wa Taala syahidna. Kalau kita tak kata tak ashhadu di atas dunia, bermakna kita mungkir janji. Kan bila kita kata alastu bi rabbikum, aku nak percaya kepada kamu ya Allah, aku beriman kepada kamu ya Allah. Tapi di atas dunia, di mana keyakinan kita kepada Allah? Jadi bila manusia ni, roh manusia ni Allah Ta'ala masukkan ke dalam jasad. Sebab yang nak bawa kenyataan bagi tujuh sifat tu, jasad. Kan jasad. Kita ada zuhir, ada batin. Ni kena mengaji ilmu hakikat lah. Saya tak nak cerita melalut sangat cerita hakikat. Jadi bila masuk ke dalam jasad, terlupa dah kita perjanjian. Nah, tu orang panggil insan daripada nisyan. Apa makna nisyan? Yang lupa perjanjian. Nah, yang lupa perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Okey. Bila lupa perjanjian di sini, kan? Sebab kita ni ada gabungan berapa? Dalam tubuh kita. Api, angin, air, tanah. Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk memperingatkan balik tentang perjanjian kita. Tentang perjanjian kita. Wafat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tinggalkan ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi Nabi. Bermakna nak menceritakan makrifat kepada Tuhan, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai hari kiamat akan ada orang bercakap tentang makna la ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala nak memperingatkan balik untuk menjaga di sini. Allah Ta'ala perintahkan kita mengenal dia. Pahamkan kalimah
la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ya, qaulu la ilaha illallah. Seabdal barang yang berkata oleh aku dan orang umat yang sebelum daripada aku. Apa dia? Qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Jadi kita ni hari-hari kita mengucap tak dalam sembahyang, dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi saya dah cerita, faham ke kita ni makna kalimah la ilaha illallah? Faham? Dia kata, ya faham. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Budak tadika pun tahu. Betul? Kalau la ilaha tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, budak tadika pun tahu. Macam mana iman kita sama dengan budak tadika? Kita ni dah baligh. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata, kebiasaan umur umat aku ialah antara 60 ke 70 ya. Kalau masuk cecah saja 60 maghrib dah kita dah. Sampai waktu maghrib matahari dah tenggelam dah. Di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kita kepada Allah dan kepahaman kita tentang kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah Taala teguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Mana? Teguh, kuat kita. Lebih-lebih lagi apa dah? Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal. Ketika hampir ajal ni Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kalam. Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi. Akhir kata. Nabi tak kata barang siapa akhir kata dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata man kana akhiru kalamihi. Apa beza qawli dengan kalam? Kalau kalam, innal kalam lafil fuad. Sesungguhnya kalam tu lafil fuad, di dalam hati. Ju'ilal lisanu alaihi dalilan. Dijadikan lidah. Ni kita cakap la ilaha illallah. Itu sebagai bukti benda yang ada dalam hati kita. Kalau kepahaman makna la ilaha illallah tak ada, bermakna kosong. Mulut saja kata, di hati tak ada. Burung tiung, tahu burung tiung? Atau burung kakak tua. Burung kakak tua ni kalau kita ajar bercakap, dia boleh bercakap. Assalamualaikum, dia boleh. Saya biasa dengar burung kakak tua baca Fatihah daripada awal sampai habis. Waladdallin amin, sampai habis. Tapi dia faham ke? Yang dia kata Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia tak faham. Kita jangan jadi burung kakak tua. Faham? Kenapa? Nak mati nanti. Imam Ahmad Ibn Hanbal, saya nak cerita ni, Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila hampir ajal dia, anak murid dah nampak Tok Guru dinazak, anak murid datang ke telinga Tok Guru, ajarkan la ilaha illallah, ajar. Ahmad Ibn Hanbal jawab apa? Tidak. Tidak, dia kata. Oh, terkejutlah anak murid, kenapa Tok Guru ni? Ajar lagi. La ilaha illallah. Semua tidak, dia kata. Allah. Sedih juga anak murid dia, kenapa jadi macam ni kan? Kemudian, takdir Allah Ta'ala dia tak mati lagi. Cuma Allah Ta'ala bagi sedar sekejap sebelum dia meninggal sungguhlah. Ketika sedar tu murid dia tanya, wahai Tuan Guru, dia kata, tadi ketika kami nampak Tuan Guru agak nazak ni, kami ajarlah kalimah la ilaha illallah. Tiba-tiba Tuan Guru menafikan. Apa masalah dia? Dia tanya. Jawapan Ahmad Hanbal, dia kata, apa yang kamu ajar kepada aku tadi, aku yakin, aku dengar, aku yakin. Tapi yang apa yang aku nafikan, ketika kamu ajar aku kalimah la ilaha illallah, iblis ketika itu tengah mengganggu aku. Yang aku nafikan itu kalam iblis, bukan kalam kamu. Yang aku nafikan itu kalam iblis. Iblis ganggu supaya iman aku rosak. Jadi kita fikir, siapa dia Ahmad bin Hanbal? Gelaran dia tu mujtahid mutlak. Gelaran Ahmad bin Hanbal itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak boleh istimbat hukum Quran dan hadis. Baca Quran dia boleh keluarkan takhrij hukum daripada Quran dan hadis. Dia sahibul mazhab, ada mazhab dia sendiri. Dia boleh bawa pimpin
umat Muhammad ni daripada salah satu 4 mazhab ni, dia boleh bawa kumpulan-kumpulan dia. Setara dia yang hebat macam tu, kena ganggu iblis. Ni yang kita nak balik, nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan apa pun tak ada. Kepahaman makna la ilaha illallah pun tak ada. Sifat 20 pun kita tak tahu. Ish, berat tu. Rahmat Tuhan, mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan kita selamat. Saya menghadap orang mati, dia 3-4 orang, saya tengok, seorang pun tak ada mengucap lah. Macam bunyi lembu kena sembelih dah. Kadang terangkat kepala ni. Mata tegak. Bunyi napas berat lah kan. Tapi kita ajar jugalah, la ilaha illallah. Seorang pun tak ada. Tapi sangkaan kita dalam hati, mudah-mudahan dalam hati dia ada kalimah, makna kalimah la ilaha. Yang tu je. Saya tak bisa dengar. Ajar, Allah, berat. Jadi kita nak mati ni, sama aja. Ya, dalam keadaan berat, yang kita jaga zikir kita. Bila kita dah faham makna la ilaha illallah ni, insyaAllah, mungkin petang ni kita akan cerita makna la ilaha illallah. Kita jaga zikir kita, jangan beranjak dah. Nak jadi apa, jadilah. Terus pegang la ilaha illallah. Ataupun ada nanti insyaAllah kepahaman dia. Jadi maksud kita nak belajar kalimah la ilaha illallah ni, maksud kita belajar sifat 20 ni, nak memahami makna la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kenapa la ilaha illallah? Kenapa Muhammadur Rasulullah? Di belakang nanti saya akan cerita. Sampai masa dia. Jadi nombor 1, nak faham makna tu. Jadi insyaAllah kita belajarlah hari ini. Ini ringkas sebenarnya, tak cukup ni. Tapi untuk buka jalan tu bagi saya, bolehlah. Buka jalan untuk kepahaman. Jadi mengaji, cari pengajian di masjid-masjid. Mengaji tauhid, ni penting sangat. Berani saya kata, pada adat, siapa-siapa yang tak belajar sifat 20, confirm tak faham makna la ilaha illallah. Ini pada adat ya. Adapun pada akal dia harus Tuhan nak jadikan. Kalau tak belajar sifat 20 pun, boleh faham tak makna la ilaha illallah? Boleh. Pada akal. Adapun pada adat, confirm. Siapa tak belajar sifat 20, confirm tak faham makna la ilaha illallah. Tak usah terjemah lah. Kalau terjemah semua boleh. Orang Yahudi pun kalau terjemah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, boleh tak? Boleh kalau dia hafal. Kita jangan jadi macam tu. Kita ni orang Islam. Kita nak balik, kita yakin kita balik kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kan? Jadi makna, hari ini kita mengaji cara ringkas, lebih-lebih lagi petang nanti. Saya nak minta, ambil kepahaman makna la ilaha illallah. Petang nanti, intipati dia mana hujung natijah kita belajar tauhid, petang nanti. Dalam kalimah la ilaha illallah. Okey. Jelas ya? Itu makna, mengenal makna la ilaha illallah. Tuhan tadi saya dah cerita, ada pada pemikiran, tak ada pandangan. Makhluk ni sebagai bukti kenyataan wujud dia. Kalau wire elektrik, tembaga yang ada dalam wire elektrik tu kenyataan bukti wujudnya arus elektrik. Itu bukti. Tak percaya pegang. Makhluk ni bukti. Kalau tak percaya kaji. Kalau kita kaji, mesti kita dapat. Itu yang kita belajar nanti 20 sifat ni. Apa dalil wujud, kidam, baqa', mukhalafah sampai habis. Makhluk ini, semua makhluk ini, tak ada lain. Itu bukti. Kan? Jadi kita kena kenal macam mana cara dia. Jadi nak fahamkan makna la ilaha illallah. Itu natijah ataupun maksud kita nak belajar hari ini. Dan sebelum daripada itu juga, saya nak terangkan. Jadi apa makna ma'rifat? Jadi saya terangkan tadi makna kalimah la ilaha illallah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit, dan pengertian kalimah la ilaha illallah daripada sifat 20. Macam mana susunan dia insya-Allah nanti petang nanti saya akan terangkan. Jadi rahsia mengenal Allah ada pada makhluk. Jadi siapa yang merintis sifat 20? Allah Ta'ala ni ada 20 sifat ke? Siapa kata Allah Ta'ala ada 20 sifat, kafir. Allah Ta'ala bukan 20 sifat. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni amat banyak, tak terhitung banyak dia. Kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tapi kenapa hampa belajar 20 sifat saja? Ni yang wahabi-wahabi hentam kita ni. Kenapa belajar 20 sifat? Kita belajar 20 sifat untuk memahami makna la ilaha illallah. Nak faham makna la ilaha illallah.
Macam mana cara dia? Nanti step dia belajar, nanti saya akan terangkan. Nak faham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terhimpunlah dalam 50 simpulan iman. 41 bagi Allah, 9 pada Rasul. Jadi 41 campur 9, cukup dah 50. Cukup 50 simpulan iman. Okey, sebelum daripada kita masuk dalam kitab, saya nak terangkan apa makna ma'rifat. Dalam kitab tak ada ya, kena catat sendiri. Kena catat sendiri. Ma'rifat. Kan dalam hadis Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kata fa'lam? Ulama mentafsirkan mana fa'lam, dia kata fa'arif, maka kenai oleh kamu la ilaha illallah. Terlupa sikit. Nak cerita siapa yang merintis dulu? Yang merintis sifat 20 ni siapa dia, orang dia? Yang mula merintis sifat 20 ni, dia sebenarnya dalam Quran, dalam hadis sifat 20 tak ada. Mana ada dalil qudrat wujud kita baqa, tak ada. Dia tak sebut. Itu yang Wahabi kata bid'ah belajar sifat 20. Biarlah dia kata bid'ah. Kan? Okey. Yang bawa tauhid asal, yang bawa tauhid Nur Muhammad itu rahsia Allah Ta'ala. Yang mula menceritakan tauhid, iaitu Nabi Adam AS. Begitulah Nabi-Nabi yang seterusnya. Tapi yang merintis sifat 20, menzuhirkan sifat 20, Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari bawa 13 sifat. Ya, Abu Hasan Asy'ari ini bawa 13 sifat. Siapa dia Abu Hasan Asy'ari? Abu Hasan Asy'ari ini anak cucu bagi Abu Musa Asy'ari. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apabila kamu tiada nanti, kami nak ikut siapa?" Nabi tunjuk kepada Abu Musa. Ikut dia, Abu Musa. Nabi tunjuk kepada Abu Musa. Daripada Abu Musa inilah lahir yang bernama Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ini anak tiri bagi Jubba'i. Jubba'i seorang Mu'tazilah. Satu ketika, mana satu malam, Abu Hasan Asy'ari ini bermimpi Rasulullah datang berjumpa dengan dia. Apa Rasulullah kata? Ya Abu Hasan, hang tolong jaga akidah umat aku. Tolong jaga akidah umat aku. Dia pun terjaga bertidur mikir, oh Rasulullah datang dalam mimpi. Apa kena mengena jaga akidah? Dia pun tak faham. Esok malam kedua dia tidur, datang lagi Rasulullah. Ya Abu Hasan, tolonglah jaga akidah umat aku. 3 malam berturut-turut di mimpi. Itu yang dia mengasingkan diri daripada Jubba'i, kumpulan-kumpulan Mu'tazilah tadi, dia duduk berseorangan. Di situ Allah Ta'ala bukakan ilham. Dia ni ulama' dah. Kan ulama' ni, kita jangan samakan ulama' dengan kita. Ulama' ni, apa yang ada pada mereka, kalam mereka nur. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan firasat orang-orang yang beriman, ulama-ulama tadi, kerana mereka memandang dengan nur yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kekuatan, ilham, ya, untuk kebaikan maslahat umat tu ada pada mereka. Kan? Jadi bila dia duduk berseorangan, Allah Ta'ala bagi ilham, itu yang dia susun 13 sifat. 13 sifat inilah yang dia susun, yang dikaji. Untuk apa? Untuk faham makna la ilaha illallah. Jadi mudah kata faham Allah, faham Rasulullah. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Selamat kita dunia dan akhirat. Daripada situ, sampai masa Abu Mansur Al-Maturidi tambah pula 7 sifat lagi. Sifat maknawiyah. Jadi 13 tambah 7 jadi 20. Yang mengaji sifat 20. Untuk apa? Untuk faham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada lain. Bukan kita kata Allah Ta'ala ada 20 sifat. Siapa kata Allah Ta'ala 20 sifat, kafir. Okey, jelas ya? Okey, jadi dah faham dah. Kita tengok pula step. Apa makna ma'rifat? Ma'rifat. Ini kena catat sendirilah. Pegangan yang putus. Pegangan yang putus yang berbetulan dengan diri perkara. Yang terjadi dengan dalil. Saya ulang sekali lagi.
pegangan yang putus, yang berbetulan dengan diri perkara, yang terjadi dengan dalil. Baru dipanggil ma'rifat. Kalau luput salah satu daripada apa yang saya sebut tadi, bermakna kita ni tak ma'rifatullah dalam sudut ilmu. Ini ma'rifat dalam sudut ilmu, bukan dalam sudut rasa. Kalau sudut rasa, kena mengaji ilmu hakikat. Hari ini kita tak mengaji ilmu hakikat, kita mengaji ilmu syariat. Tauhid cara syariat. Ni kalau khatam kita belajar ni, baru dapat ilmu yakin. Bukan hakul yakin. Tak dengar. Ma'rifat, pegangan yang putus. Pegangan yang putus, yang berbetulan dengan diri perkara. Yang terjadi dengan dalil. Dia berdengung ya. Agak berdengung. Okey. Pegangan yang putus, yang berbetulan dengan diri perkara, yang terjadi dengan dalil. Okey, saya terangkan satu-satu. Apa makna pegangan yang putus? Pegangan yang putus ni mana pegangan yang tak berbelah bagi tanpa ada syak, zon atau waham. Pegangan kita ni tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Apa makna syak? Syak 50-50. Kita ambil mudah-mudah bahasa Melayu. Pegangan kita 50. Betul ke Allah Ta'ala ni Tuhan? Nak kata Tuhan tak biasa nampak dia kata. Tapi nak kata tak ada Tuhan pun, takkan makhluk jadi dengan sendiri. 50-50. Kalau pegangan 50-50, kafir. Kalau syak, kafir. Yang kedua, zan. Zan pun tak mau dalam i'tiqad. Zan. Apa makna zan? 70-30. 70 kita yakin, 30 kita tak yakin. Ini pun sama juga, tak terpakai iman, kafir. Ataupun waham. Macam mana waham? 30-70, terbalikkan. Tadi 70-30, kalau waham, 30-70. Waham nama dia. Yakin, rasa macam tak ada Tuhan ni. 30. Yakin kata 30, yakin ada Allah Ta'ala. Tapi rasa berat macam tak ada. Dia kata. Berat macam tak ada. Kalau macam tu, kafir. Dipanggil waham i'tiqad kita. Dalam pegangan kita, tauhid kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Okey, itu yang pertama. Pegangan yang putus, yang kedua pula saya terangkan, yang berbetulan dengan diri perkara. Yang berbetulan dengan diri perkara, apa dia? Nak keluarkan jahil. Jahil pecah kepada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Macam mana jahil basit? Kalau orang tanya, Tuhan kamu ada tak? Aku tak tahu. Dia tak tahu apa langsung. Itu orang panggil jahil basit. Jahil basit nama dia. Yang kedua jahil murakkab. Apa makna jahil murakkab? Jahil yang bersusun. Dia tak tahu hakikat diri perkara, tiba-tiba dia menjahilkan orang lain. Macam mana? Macam orang Nasrani. Padri Nasrani. Dia tak tahu mana Tuhan tu macam mana. Tiba-tiba dia bercerita, oh Tuhan dia kata ada 3, Tuhan mak, Tuhan ayah, Tuhan anak, dia kata. Bermakna dia menjahilkan orang lain, dipanggil jahil murakkab. Faham? Dalam bab i'tiqad tak memadai kalau ada jahil. Tu saya kata, kita i'tiqad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, tapi kita ni jahil dalam bab i'tiqad. Bahaya tu sebenarnya. Tahu turun naik nafas kita, selagi kita tak lepas sifat 20, kita tak belajar sifat 20. Hukum berdosa atas kita. Turun naik nafas kita dalam keadaan berdosa. Kenapa berdosa pula? Sebab sifat 20, benda ijma' sepakat ulama ahli sunnah. Dah benda ijma'. Bila benda ijma' kena ikut dah ijma' ni? Kena ikut ijma' ni. Kalau kita tak belajar, hukum dia berdosa atas kita. Kalau kita dah belajar tapi ustaz cerita pening, dia kata, apa benda ustaz cerita? Saya pun tak faham, dia kata. Itu tak berdosa dah sebab kita dah belajar. Nampak ya? Kita belajar dah tapi tak terbuka juga. Itu cerita nombor 2 lah. Sebab bukan saya bagi ilmu, alayyal qira'ah wa 'alallahil futuh. Atas aku baca ya. Nak putuh, nak buka, nak faham itu Allah Taala nak bagi faham. Bukan saya boleh bagi faham. Jangan salahkan saya. Ya. Okey. Jadi makna jangan i'tiqad dalam keadaan jahil.
Jadi terkeluar kata ma'rifat tadi, jahil murakkab, jahil basit. Itu bukan ma'rifat nama dia. Bukan ma'rifat. Oke, yang terakhir. Yang terakhir apa dia? Yang terjadi dengan dalil. I'tiqad tadi terjadi dengan dalil. Keluar satu perkara di situ. Apa dia? Mana kena ada alasan. Alasan. Hatta dalil yang kita belajar ni, dalil ijmal. Dalil yang ringkas. Ini cukup banyak. Orang kita ni, kalau kita kata, orang Melayu kita lah, orang Islam kita ni, bila tanya siapa Tuhan kamu? Allah. Buktikan Allah Ta'ala. Aku tak tahu. Tapi kalau kerat 18 pun aku dia kata, aku tetap kata Allah. Taklid macam ni. Ingat, masalah taklid, dipanggil iman orang yang macam ni, dipanggil taklid. Sebab apa? Dia beriman pada Allah. Tapi apa alasan dia beriman kepada Allah Ta'ala? Apa dalil, bukti dia beriman dengan Allah Ta'ala? Jangan mulut kata sebut, aku beriman, tapi alasan tak ada. Bermana tak lepas dipanggil iman kita ni taklid. Iman taklid, ada khilaf ulama ya. Atas qaul dhaif. Nanti saya cerita qaul dhaif dulu. Siapa yang bertaklid dalam bab i'tiqad, tak terpakai iman. Kalau tak terpakai iman, sama dengan Tok Cha sama Tok Kong lah. Maaf cakap lah. Tapi qaul dhaif. Ini qaul dhaif. Sama macam orang kafir. Tapi qaul ini keras sangat. Bagi saya keras. Dhaif. Okey, qaul yang kedua, mu'tamad. Qaul mu'tamad, orang yang pakai ikut-ikut pak turut dalam bab taklid, dalam bab tauhid, dalam bab i'tiqad, mukmin. Tapi mukmin yang asi, mukmin yang derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah kalau dia ahli nazar. Apa makna ahli nazar? Otak ada, boleh berfikir, kerja sedap-sedap. Kerja hebat. Mana boleh mengaji lah, kalau kerja hebatnya boleh mengaji lah kan. Tapi tak mau mengaji. Kalau dia ahli nazar, dia tak mau belajar, dia tak tahu apa dalil wujud qidam baqa, bermakna dia mukmin juga, tapi mukmin yang sentiasa derhaka kepada Allah. Itu yang saya kata tadi, turun naik napas kita sehari-harian dalam keadaan berdosa tak kepada Allah. Dalam keadaan berdosa pada Allah Ta'ala. Ingat ni, kita jangan anggap kita buat dosa ni, oh kalau tak tinggal sembahyang kita berdosa, tak puasa berdosa. Ni yang hari-hari kita tak belajar sifat 20, tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tarik napas kita berdosa, lepas napas kita berdosa. Sehari ada berapa napas kita? Ada 24,000 turun naik napas kita. Itu berdosa sentiasa. Tapi kalau macam ni hari ni dah mengaji, habis mengaji, oh pening dia kata ngaji. Berat. Sakit kepala, tak faham. Tak apa dah. Sebab mengaji, nak bagi faham tak faham, itu kerja Allah Ta'ala. Tak faham, mai pula mengaji. Cari pula guru-guru lain pula. Ada peluang ngaji di masjid-masjid malam-malam, mai mengaji. Saya tekankan ilmu tauhid kita utamakan. Jangan pula tafsir hadis. Tafsir hadis tu pengajian ulama namanya. Ulama yang layak mengaji tafsir hadis ni. Bukan kita. Kita bukan tahap tu. Tahap kita apa? Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji tasawuf. Fardu ain. Oh dah habis nak mengaji, saya dah faham semua dah. Dia kata, tak apalah nak mengaji benda lain. Tafsir hadis mengaji tak apa. Yang ni dipulun dulu tafsir hadis pulun. Saya bukan kata ustaz tu yang silap. Ustaz kena faham orang awam, apa keperluan orang awam. Salah kita tak? Salah kita tak melepaskan zimmah orang-orang awam di sini. Orang-orang awam, akidah dia pun tak lepas. Kita hurailah tafsir hadis. Salah kita. Okey, jadi mana apa dia? Kita kembali pula. Dia kata, pegangan yang putus, keluar daripada 3 perkara. Berbetulan dengan diri perkara, terkeluar daripadanya 2 perkara. Yang terjadi pegangan tersebut dengan dalil, terkeluar 1 perkara. Jadi mana? 3, 2, 1. Ada 6. Kalau ada 6 benda dalam diri kita ni, atau salah satu daripada 6 benda ni, bermakna kita bukan ahli ma'rifat dalam sudut ilmu. Baru sudut ilmu. Dia ada lagi ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Berapa banyak lagi keyakinan kita. Dalam sudut ilmu pun tak ada. Tutup cerita. Yakin tahap pertama ni kalau kita mengaji habis faham ni, orang panggil keyakinan tahap pertama baru. Bukan tahap atas, tahap pertama. Yang ni pun tak ada. Kalau yang ni pun tak faham, habis lah. Nak kata apa lagi?
Islam, nah, saya tak kata kafir. Tapi iman macam tu khatir, cukup bahaya. Lebih-lebih lagi, apabila hampir ajal. Yang saya risau ni, apabila hampir ajal. Yang kita takut sangat, hampir ajal. Al-umur bi khawatimiha. Ulama kata, segala pekerjaan pandang kepada sudah kita. Sudah kita nak lepas nafas dalam kalimah ke, ataupun lain, na'udzubillah. Itu penentu dia. Kalau di situ, tergolek iman kita dengan sebab ilmu kita tak ada, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ingat? Okey. Jelas ya? Itu makna makrifat. Jadi carilah makrifat dalam sudut ilmu dulu. InsyaAllah kita dah kejap dalam ilmu tauhid, baru kita masuk dalam ilmu hakikat pula. Kan? Okey. Habis. Jadi ini kita nak masuk dah. Nak masuk dalam bahasan hukum akal. Buka muka surat yang pertama. Jadi itu penerangan ya. Secara kepahaman, benda-benda yang kita bahas ke depan daripada awal sampai habis, saya terangkan ringkasan dia macam tu. Jadi makna makrifat pun saya dah bagi. Carilah sampai tahap makrifat kita belajar dalam sudut ilmu. Kan? Okey. Tengok yang seterusnya, kita mengaji muka surat pertama. Buka. Ini kita dah buka dalam kitab. Catatan-catatan sendiri ya. Dia tak banyak ringkas kitab ni. Hukum akal. Apa makna hukum akal? Hukum akal terbahagi kepada 3. Yang pertama wajib, mustahil, harus. Kita faham hukum dulu. Apa makna hukum? Hukum menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Ini kena catat sendiri ya. Itu makna hukum. Kalau orang tanya hukum itu benda apa? Hukum menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Dengan tiada berhajat kepada khitab wad'i, khitab syara'. Tak berhajat kepada taklif. Ambil macam itulah. Tak berhajat kepada taklif syara'. Syara' atau berulang-ulang. Ini dobit dia. Saya ulang sekali lagi. Hukum ialah menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Takat tu je tarik hukum. Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Macam mana menyabitkan? Siapa yang mengedar dadah, berapa banyak, ada gram-gram dia lah. Banyak tu, hukuman dia gantung sampai mati. Mana menyabitkan hukuman gantung kepada pengedar dadah yang banyak tu. Kan? Menyabitkan. Benda ada tak lagi? Kalau kita kata menyabitkan hukuman gantung kepada pengedar dadah. Ada tak benda yang digantung? Benda nak digantung tak ada lagi. Kalau ada, tiba-tiba tangkap orang yang mengedar dadah, dapat qadar banyak tu. Hakim pun putuskan, kamu dijatuhkan hukuman gantung. Jadi bermakna, orang yang nama Mamat tadi, yang nak kena gantung tadi, dipanggil muta'allaq bagi hukum. Tempat sangkut hukum. Adapun diri hukum, benda bukan ada. Faham ya? Benda hukum tu cuma menyabitkan. Wajib sembahyang. Selalu saya bagi misal apa dia? Anjing babi lah. Anjing babi itu haram tak? Anjing babi tak haram. Makan anjing itu berharam. Makan babi haram tak makan? Makan, diri makan tu orang panggil muta'allaq bagi hukum. Tempat sangkut hukum. Adapun anjing babi melintas depan kita. Haram anjing ni, haram babi ni kita kata melintas depan kita. Boleh kata haram tak? Dia tak haram. Tapi pegang dia, kena cuci tak? Makan dia haram. Itu orang panggil muta'allaq, tempat sangkut hukum. Jadi faham dah makna hukum? Lepas tu akal. Apa makna akal? Akal iaitu cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke otak. Cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke otak. Oksigen. Bila oksigen ni naik ke otak kita, otak boleh berfikir tak? Oksigen tak sampai ke otak, stroke kita. Ni otak berjalan. Sebab apa? Oksigen sampai cukup ke otak kita.
Itu orang pakai cahaya bagi roh. Lembu kerbau, ada jantung, dia pam juga. Ada sampai nafas tu sampai kok ke kepala lembu kerbau tu. Tapi nur, yang nafas tu bukan nur. Kalau bukan nur, sebab itu dia tak boleh nak berfikir. Lembu kerbau tak boleh nak fikir. Orang sembelih kawan dia kat sebelah, dia relax lagi. Dia tengok je kawan dia kena sembelih. Nampak tak? Tapi yang kita jangan. Ni kita otak, kita tarik je nafas. Jalan di otak kita ni. Boleh berfikir macam-macam dah. Kenapa? Tu yang hebatnya nama manusia. Lengkap dalam kejadian kita ni. Okey, itu akal orang panggil. Bila kita gabungkan, tadi saya cerita ta'rif hukum, ta'rif akal. Dua benda ya. Bila kita gabungkan tersebut, dipanggil hukum akal. Tadi hukum, ta'rif akal. Gabung dipanggil hukum akal. Apa makna hukum akal? Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain dengan tidak berhajat, mana taklif. Dengan tak berhajat kepada taklif syarak. Dan tak berhajat kepada berulang-ulang. Kalau berhajat kepada taklif syarak, dipanggil hukum syarak. Kalau berhajat kepada berulang-ulang, dipanggil hukum adat. Hukum adat lain, hukum akal lain. Yang bukan hukum adat, yang bukan hukum syarak, itulah dipanggil hukum akal. Faham? Dipanggil hukum akal. Jadi hukum akal inilah yang kita nak belajar penimbang. Boleh ambil tak ta'rif ya? Dan ya, menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain dengan tidak berhajat kepada taklif syarak dan berulang-ulang coba. Kalau berhajat kepada taklif syarak, itu dipanggil hukum syarak, fiqh. Kalau berhajat kepada berulang-ulang, itu orang panggil hukum adat. Yang bukan dua tu, itu dipanggil hukum akal. Imam Sanusi kata dalam kitab dia, Imam Sanusi, hukum akal ni lah diri akal, dia kata. Hukum akal itulah diri akal. Barang siapa, ni perkataan Imam Sanusi, bukan saya kata ya. Barang siapa tak mengetahui, tak mengenal hukum akal, dia tak berakal. Tahu orang tak berakal? Siapa orang tak berakal? Orang gila. Macam mana dia nak kenal Tuhan kalau dia tak kenal hukum akal? Inilah penimbang dia. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kita belajar. Hukum akal wajib pada akal. Sifat mustahil atau Allah Ta'ala, kita dah belajar mustahil pada akal. Sifat yang harus pada Allah Ta'ala, kita dah belajar harus pada akal. Ni tiga-tiga ni. Ini penimbang dia. Okey, jadi hukum akal terbahagi pada tiga. Yang pertama wajib. Apa dia wajib? Artinya barang yang tiada tasawur. Tasawur bahasa Arab. Tasawur mana tergambar. Kena catat sendiri ya. Tiada tergambar pada akal tiadanya. Jadi hakikat akal mesti hukumkan ya atau sungguh. Mudah kata. Kalau saya ambil ringkas, akal mesti hukumkan kata ya, mana ya ada ataupun sungguh. Ada atau sungguh lah. Macam mana ada? Kena catat dua-dua tu. Jadi bila kita kata barang yang tiada tasawur, mana tak tergambar pada akal akan tiada, hakikatnya akal mesti hukum ada. Seperti sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Nanti kita belajar sifat ma'ani martabat dia mawujud. Atau sungguh. Macam mana sungguh? Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Itu orang panggil sungguh sahaja. Kok mana Ustaz sungguh ada macam mana? Ni kalau saya tanya ni. Ni 4 segi. Mana 4 segi ni? Kat meja ni. Tunjukkan saya 4 segi kat meja. Boleh tunjuk dah 4 segi kat meja ni? Tak boleh tunjuk. Yang kita tunjuk semua kayu ni. Ni kayu, ni kayu, ni semua kayu. Mana 4 segi? 4 segi. Oh, kalau macam tu 4 segi tak ada lah. Nak kata tak ada 4 segi tak boleh. Dia cuma sungguh. Kalau bentuk macam ni orang panggil sungguh. Tu belakang tu kipas berpusing. Mana pusing? Ada pusing? Kita tunjuk besi. Besi berpusing. Pusing tu mana? Pusing tu sungguh sahaja. Ada saya. Mana ada saya? Cuba tunjuk ada saya kat mana? Ada saya tak boleh tunjuk. Cari ada saya. Tapi kerti tak? Oh, kalau macam tu ustaz tak ada lah. Tak boleh kata ada ni yang bercakap siapa pula? Nak kata tak ada pun tak boleh.
Sungguh sahaja. Sungguh ustaz duduk depan sekarang. Tu kalau kita mengaji cara pondok macam tu. Apa makna hukum akal? Perkara yang tak tergambar pada akal kita akan tiada. Hakikatnya akal mesti hukum ada atau sungguh. Ambil ta'rif macam tu. Ada atau sungguh. Okey, jelas ha? Ini kita buka-buka pengajian ni bagi faham. Cara nak detail kena mengaji kitab yang lebih. Dan masa yang panjang sikit lah. Ia terbahagi kepada dua bahagian. Hukum akal ya. Ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu wajib nazari. Apa makna wajib nazari? Barang yang berhajat kepada fikir dan tilik. Fikir baru tembus masalah. Seperti ada Tuhan kita Allah Ta'ala. Tuhan kita ada tak? Ada. Macam mana ada Tuhan kita? Buktikan ada Tuhan kita. Makhluk ini. Macam mana makhluk ini sebagai bukti ada Allah Ta'ala? Saya terangkan. Macam mana makhluk? Orang akan tanya. Macam mana makhluk sebagai bukti ada Allah Ta'ala? Sebab makhluk tak lepas dari makhluk Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, makhluk Allah Ta'ala ni banyak tak? Makhluk Allah Ta'ala tak banyak. Dua ya makhluk Allah Ta'ala. Apa dia makhluk Allah Ta'ala? Jirim, arad. Jirim dan arad. Itu ya makhluk Allah Ta'ala. Kita ambil di arad dulu. Arad apa dia arad? Sifat. Sifat yang berubah-ubah. Contoh ya, sifat yang berubah-ubah. Kita ambil buah pisang muda, warna hijau. Kita potong, kita bubuh dalam bekas, kita peram. Bila peram, masak. Masak berubah jadi warna kuning. Kemana perginya hijau? Kita pun belah buah pisang, nak cari hijau. Sebab sebelum kita peram tu, dia warna hijau. Tapi bila kita dah buka-buka, dah masak, tengok warna kuning. Okey, kita belah buah pisang tadi nipis-nipis, cari, tak jumpa dah hijau. Tu orang panggil apa dah? Arad. Arad ataupun sifat yang berubah-ubah. Okey, kalau berubah sifat tersebut, mesti ada tak yang mengubahkan? Mesti ada yang mengubahkan. Kita ni dulu daripada baby, berubah kanak-kanak, berubah remaja, berubah jadi orang muda, berubah jadi tua, sampai masa kena mati. Kalau betul benda tu hak kita, kita nak mati tak? Tanya seorang-seorang, tanya tiap-tiap orang, seorang pun tak nak mati. Tapi berubah tak kita sampai masa? Sampai masa kena mati, mati kita. Okey. Yang tu bermakna ada yang mengubahkan. Itu satu dah. Bermakna ada yang mengubahkan arad. Kemudian, bermakna kalau ada yang mengubahkan, arad tu baharu. Dijadikan. Ada yang menjadikan dia. Kemudian, arad tak boleh bawa diri sendiri. Apa makna tak boleh bawa diri sendiri? Mesti tumpang kepada benda lain. Manis kena tumpang di mana? Tumpang di gula. Masin tumpang di garam. Pedas tumpang di cabai. Okey. Tak boleh kita pergi dekat kedai bagi pedas nak RM10. Pedas tak boleh beli. Kita kena cakap cabai ada tak? Garam bagi sekilo. Gula bagi sekilo. Betul tak? Kenapa? Sebab arad sifat kena tumpang di jirim. Kalau arad tadi baharu, bermakna jirim tadi baharu tak? Jadi baharu juga lah kan? Sebab arad tadi berubah. Bila berubah mesti ada yang mengubah. Atau yang menjadikan dia berubah. Kemudian arad tumpang di jirim. Kalau arad berubah baharu, ada yang menjadikan. Dia tumpang di jirim, bermakna jirim pun jadi baharu. Apa makna baharu? Mesti ada yang menjadikan. Otak manusia akan berfikir macam tu. Dia kata mesti ada yang menjadikan kita. Tapi siapa yang menjadikan? Mesti yang berkuasa. Mesti dia tu ada. Manusia berfikir takat tu sahaja. Datang Nabi Muhammad, datang Nabi-Nabi yang terdahulu cerita. Yang menjadikan kamu, yang berkuasa, yang mematikan kamu, itu zat yang bernama Allah. Buktinya mana? Diri kamu sendiri. Kenapa diri kamu sendiri? Kamu tu tak lepas daripada jirim dan arad. Betul tak kita ni? Kita ada tinggi, ada rendah, ada macam-macam. Kita ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat. Itu sifat. Dipanggil arad. Arad tersebut ada tak pada kita? Dia mesti menumpang di jirim. Itu kita mengenal. Jadi makna
nak mengenal kata wujudnya Allah Subhanahu wa taala ni perlu fikir. Wajib dah ada Allah taala, wajib ada Allah taala. Nak dapat kata wajib, kata ada Allah taala, kita fikir. Kalau macam tu dipanggil wajib nazari. Saya nak cerita wajib nazari tadi lah. Dia kena fikir tilik. Okey. Dan yang kedua, wajib daruri. Ini kalau kita mengaji di masjid malam-malam, kita boleh ulang. Ini kalau main ulang-ulang, bila nak habis? Banyak nih. Saya bagi misal, saya bagi penjelasan. Wajib daruri. Apa makna wajib daruri? Artinya, barang yang tiada berhajat pada pikir dan tilik. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Apa makna mengambil lapang bagi jirim? Tiap-tiap benda mesti bertempat. Masuk ini bahasa lama nih. Mengambil lapang bagi jirim, mana tiap-tiap benda yang berketul. Ini macam tiang nih. Macam kipas angin, macam meja nih. Mesti bertempat. Yang ini tak perlu fikir-fikir dah. Asal kata benda mesti ada tempat dia. Sekadar besar benda tersebut. Kenapa saya kata bertempat? Ni kosong tak nih? Kosong. Ini orang panggil farag. Kalau bahasa Arab panggil farag. Kosong. Tapi kosong yang mauhum. Kosong yang kita perasan kosong. Hakikatnya kosong tak nih? Hakikatnya tak kosong. Penuh nih, penuh dengan udara. Baik itu kita bergerak ke mana-mana, boleh sedut. Ada udara. Tahu mana dia kata kosong, udara pun tak ada. Pergi-pergi, tak ada udara, dia kata cari tempat lain. Tak, semua kosong. Okey. Yang di badan saya nih, ini sekarang badan saya berada di sini. Ini tak ada udara nih. Bila saya kali sikit ya, masuk udara ini. Saya kali sikit, udara dah masuk dah. Jadi, besar badan saya ni, inilah tempat bagi saya. Kenapa? Sebab tubuh badan saya ni jirim. Wajib bertempat tak? Akal mesti hukum kata bertempat tak? Ada satu benda di atas dunia dia kata dia tak bertempat. Buat main nak tengok benda apa? Kalau ada benda yang di atas dunia yang betul tapi tak bertempat. Tiap-tiap benda mesti bertempat. Yang ni fikir, tak perlu fikir dah ni. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2, 10 dia kata. Yang tu salah. 2 kali 2, 4. Tu orang panggil wajib tak tu? Wajib. Wajib adat ke wajib akal? Wajib akal tu. Akal kena fikir. Akal kata kalau 2 kali 2, 10. Akal tak boleh nak fikir. Akal mesti kata 2 kali 2 mesti 4. Lepas tu perlu fikir panjang tak? Orang kata 2 kali 2, okey 2. 4 dia kata. Tak perlu dah. Orang sebut 2 kali 2, 4. Jalan terus. Dia panggil apa tu? Orang panggil wajib daruri. Jelas ya? Habis. Kita tengok yang kedua pula. Tu huraian dia ya. Hukum akal ni perlu kena bagi faham, kena bagi mahir. Kalau tak faham hukum akal mengaji tauhid payahlah. Dia sebenarnya ada 3. Ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum syarak ni tak perlu sangatlah, mana kita ngaji fiqh. Hukum adat. Bila sebut hukum akal, dia kena belajar dengan hukum adat. Tapi di sini saya tak nak ceritalah hukum adat. Kena mengaji kitab lain. Ya. Okey, yang kedua mustahil. Apa makna mustahil? Barang yang tiada tasawur, mana tergambar. Tak tasawur, mana tak tergambar pada akal akan adanya. Akan ada benda tersebut. Hakikat, akal mesti hukum tak ada ataupun tak sungguh. Kena ambil macam tu, cara ringkas dia. Akal mesti hukumkan tak ada ataupun tak sungguh. Kenapa tak ada ataupun tak sungguh? Ini kita nak kait. Nanti dalam martabat sifat ma'ani martabat dia, sifat yang ada. Lawan dia tak ada. Sifat nafsiyah sifat nafsiyah sifat yang bahasa sungguh. Lawan dia tak sungguh. Sifat salbiyah sifat yang bahasa sungguh. Lawan dia tak sungguh. Sifat ma'nawiyah lawan dia sifat yang bahasa sungguh. Lawan dia tak sungguh. Yang ada hanya ma'ani ya. Ma'ani itu sifat yang ada, lawan dia tak ada. Sebab itu mustahil kena kata
Barang yang tiada tergambar pada akal adanya, hakikat akal mesti hukumkan tak ada ataupun tak sungguh. Ia terbahagi kepada dua, yaitu mustahil nazari. Apa makna mustahil nazari? Barang yang berhajat kepada fikir dan tilik, seperti tiada Tuhan kita. Kalau tak ada Tuhan, ya, kalau tak ada Tuhan, macam mana? Siapa yang menjadikan makhluk? Dia kata yang menjadikan makhluk. Yang menjadikan makhluk ni kita. Ataupun yang menjadikan kita. Contoh saya kata, yang menjadikan kita ni mak ayah kita. Bukan mak ayah kita. Mak ayah kita hukum sebab dia. Sebab depa lahir kita. Adapun yang menjadi. Kalau mak ayah kita yang menjadikan kita, dia nak anak dia yang semua. Terpandai, tercantik, terbaik, terkaya. Dia nak anak dia macam tu dah semua. Tapi lah lahir anak dia, bukan semua hajat mak ayah tadi sampai. Kadang anak macam tu, macam ni. Kan, macam-macam. Yang tu maksudnya Allah Ta'ala bagi akal kita berfikir. Itu membuktikan bahawa kalau Allah Ta'ala tu tak ada, macam mana kita pula yang menjadikan? Kalau nak kata kita menjadikan, kenapa kadang-kadang hajat kita tak tercapai? Ni jalan, bila manusia berfikir macam ni, dia kata mesti ada yang menjadikan. Jadi kalau fikir macam ni, mustahil kalau Allah Ta'ala tu tak ada. Berfikir macam ni dipanggil mustahil nazari. Mustahil yang bahasa fikir dulu. Kalau Allah Ta'ala tak ada, jadi macam mana? Okey, yang seterusnya wajib daruri. Oh, silap tu. Garis ya. Nombor 2 tu mustahil daruri, bukan wajib daruri. Betul kan kitab? Salah tu kitab tu. Mustahil daruri. Apa dia mustahil daruri? Artinya barang yang tiada hajat pada fikir dan tilik. Seperti jirim bergerak dan diam satu ketika. Bukan suatu ya. Satu ketika. Bukan suatu. Satu ketika. Ada satu benda bergerak pun tak, diam pun tak dalam satu masa. Otak kita boleh fikir tak? Tiang ni. Bergerak pun tak, diam pun tak. Boleh kita kata? Kalau tiang ni diam, sebab dia benda beku, bermakna dia tak bergerak. Tak apalah kalau bergerak, berlaku gempa bumi dia bergerak. Itu masa lain. Dia kalau dalam satu masa, bergerak pun tak, diam pun tak, kita nak kata benda apa? Mustahil. Ya, dia mesti salah satu mesti ada. Macam kita ni bergerak, saya tengah bergerak, badan macam ni. Lepas tu sengap. Masa lain dah ni. Kan, masa yang lain. Jadi, mustahil, yang ni tak perlu fikir-fikir dah. Ada satu benda bergerak pun tak, diam pun tak dalam satu masa. Mustahil, tak perlu fikir apa dah. Sebab apa? Yang kita tengok, yang diam. Yang bergerak. Kipas tu bergerak sekarang, pusing. Yang tiang diam. Mustahil dia bergerak, dia diam dalam satu masa. Yang ini dipanggil mustahil daruri. Okey, dah 2 dah kita belajar. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Harus. Harus artinya barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Akal mana kata patut ada, patut tak ada. Patut ada, patut tiada. Kejadian kita. Patut Allah Ta'ala jadikan kita, lahirkan kita di atas dunia. Patut Allah Ta'ala tak jadikan kita. Kita bekerja, patut Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Patut Allah Ta'ala tahan rezeki kita, meniaga tak untung hari ini. Harus tak pada akal? Harus pada akal kita. Mati kita. Ya, pandang kepada janji Allah Ta'ala, dalam Quran tu wajib mati. Adapun pada akal, harus tak kalau Allah Ta'ala kata, kamu hidup tak mati-mati dah selama-lama dia? Harus. Tapi kalau iktibar janji Allah Ta'ala itu mustahil lah. Adapun hakikat dia, terserah. Kalau Allah Ta'ala kecualikan, kamu hidup tak mati sampai bila-bila. Dunia kiamat, hantar apung lah seseorang. Kata. Ikut dia lah dia nak jadi macam mana pun. Harus. Jadi makna, semua ni kita akan lalu. Apa perkara yang, apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala nanti kita akan belajar. Dia mesti 2. Patut ada, patut tiada.
Itu dia kata. Ia terbahagi kepada dua, apa dia? Jaiz nazari. Jaiz nazari nama dia. Apa dia jaiz nazari? Barang yang berhajat kepada pikir dan tilik. Seperti harus bagi Allah Ta'ala mengadakan makhluk ini dan atau meniadakan. Patut Allah Ta'ala buat makhluk, patut Allah Ta'ala tak buat makhluk. Patut Allah Ta'ala jadikan anak bagi kita. Patut Allah Ta'ala kata kamu kahwin tak ada anak. Boleh tak? Boleh kalau Allah Ta'ala nak jadikan macam tu. Itu yang kita bila memandang orang apa yang berlaku di atas dunia ni. Semua perkara yang harus. Jangan kita menghina orang-orang lain. Kan? Patut Allah Ta'ala buat. Kita ni dulu. Patut tak kalau Allah Ta'ala jadikan mak ayah kita orang Cina, orang India sembah Tok Kong. Dulu sebelum kita lahir. Patut tu kalau Allah Ta'ala nak jadikan. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Melayu. Ya, yang beragama Islam, nikmat besar lah. Na'udzubillah kalau Allah Ta'ala takdirkan kita, mak ayah kita orang India, orang Cina. Ni sembah Tok Kong lah. Betul? Sembah Tok Kong kita. Ni patut tak ke depan ni? Kita beramal soleh ni. Patut na'udzubillah kan? Kalau Allah Ta'ala nak palingkan seorang yang Islam mati kafir. Harus tak Allah Ta'ala nak jadikan? Pada akal kita harus kita beramal ibadat, kita masuk syurga bukan dengan amal ibadat kita. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pegangan kita, Allah Ta'ala patut buat macam tu, patut buat macam ni. Hatta dalam syurga, memang kita kata dalam syurga, khalidina fiha abada. Tapi kalau Allah Ta'ala nak keluarkan kita, pada akal kata harus tak? Pada akal kata harus. Terserah atas Allah Ta'ala. Kita ni ibarat wayang kulit saja. Patung wayang kulit. Tok Dalang nak gerakkan macam mana? Dia nak gerak ke sini ke, gerak ke sana ke, nak angkat ke atas ke? Patung wayang kulit tadi, patut jadi tak? Patut jadi. Itu nisbah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terserah dia nak buat macam mana. Kalau kita faham sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa kita memprotes perbuatan Allah Ta'ala? Apa sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita? Jangan kita tak puas hati dengan takdir Tuhan. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhidh rabban siwa'i. Barang siapa tak sabar dengan ujian aku, tak reda dengan qada aku, maka carilah Tuhan selain daripada aku. Adakah Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada sengap. Pandang apa ketentuan Allah Ta'ala atas diri kita, sabar, reda. Kalau dapat nikmat, syukur banyak-banyak. Jangan kita pula menghukum orang lain, kita menghukum diri kita. Sebenarnya, kita ni tak mengaji tauhid. Kalau kita mengaji tauhid, Allah Ta'ala terserah. Hari ni aku berniaga. Kalau Allah Ta'ala nak bagi aku untung kita. Kita tengok berniaga sampai ke petang, RM10 je dapat. Allah, rezeki aku banyak ni hari ni. Itulah ketentuanmu ya Allah atas diri aku. Harus kamu bagi aku rezeki, harus kamu tak bagi aku rezeki. Jadi kalau macam tu, tenang tak jiwa kita? Tenang jiwa kita. Orang yang ada tauhid pada Allah Ta'ala, jiwa dia tenang. Itu yang kita tak ada istilah nak putus asa dalam kehidupan. Tak ada. Hadap sentiasa dalam hidup kita. Oke, jelas ya? Jadi makna, yang ni perlu fikir dah ni. Perlu fikir. Patut Allah Ta'ala buat kita, patut Allah Ta'ala tak buat kita. Jadi kalau lahir kita, bermakna ada dah di qadha mubram Allah Ta'ala. Atau qadha mubram. Azali. Ataupun a'yan sabitah. Allah Ta'ala dah tentukan perjalanan kehidupan kita. Dah tentu dah. Ni kita Allah Ta'ala bagi rezeki. Hidup senang. Sebenarnya Allah Ta'ala dah tentukan kita. Rajin kita ke masjid. Sembahyang berjamaah contohnya. Allah Ta'ala dah pilih kita. Dah tentukan di a'yan sabitah sebelum wujudnya Nur Muhammad lagi. Perjalanan kehidupan yang nama ni, macam ni. Yang ni macam ni dia kata. Dah ada dah. Tinggal lagi kita mengenal apa benda yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Yang tadi perlu fikir. Yang kedua, jaiz daruri. Jaiz itu mana harus. Jaiz bahasa Arab. Jaiz daruri. Artinya barang yang tiada hajat pada pikir tilik. Seperti jirim sekali bergerak dan sekali diam. Apa makna sekali bergerak, sekali diam? Dalam masa yang berlainan. Nih, tiang nih, duduk diam sekarang. Mungkin kalau berlaku gempa dia bergerak. Betul tak? Berlaku gempa dia bergerak. Kipas nih, sekarang tengah bergerak. Habis kita mengaji, tutup Swiss. Tutup kipas ni. Senang balik dia. Tapi dalam masa yang lain. Bukan dalam masa yang sama. Harus kipas ni kita bagi bergerak.
bergerak. Harus kita nak matikan dia. Dia tak bergerak, tutup switch. Yang ni perlu fikir lagi ya? Tak perlu fikir. Dipanggil jaiz daruri. Okey? Jadi ada 3 hukum akal. Kita dah belajar. Kalau ada soalan-soalan boleh catat. Nanti ada masa saya akan jawab. Ya, soalan kita tak faham ke apa ke, boleh catat. Muslimat pun boleh buat catatan. Hantar kertas lah. Okey, sifat yang bersangkut paut dengan Allah. Kita tengok muka surat 2 pula. Sifat yang bersangkut paut dengan Allah daripada wajib, mustahil dan harus. Hanya kita nak bahas tadi, wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala. Kan, tadi dah kita belajar dah. Apa dia wajib, mustahil, harus? Ini kita nak belajar sifat yang wajib, mustahil, harus pada Allah Ta'ala. Okey, pembahagian aqaid. Dia kena bahagi macam mana? Dia terbahagi kepada 4. Apa mana aqaid? Aqaid mana simpulan. Kalau tali kita simpul, dia kejap tak? Tali kita simpul, dia kejap. Tali kalau kita simpul, mudah nak pegang. Kalau kita nak panjat naik ke atas, mudah. Ini orang panggil taraqi kita. Taraqi kita daripada sudut ilmu, kita nak naik pula, nak mencapai, nak belajar cara ilmu hakikat. Asas dari sini. Percaya cakap saya, insya-Allah kalau kita mudah faham benda ni, mengajilah kitab hikam, kitab durun nafis, mudah faham. Tapi kalau la ilaha illallah kita tak faham, pening nanti. Kita fahamkan ini dulu. Okey, pembahagian aqaid. Aqaid itu mana simpulan iman. Dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, nafsiyah nama dia. Apa dia nafsiyah? Erti nafsiyah, hal yang wajib bagi zat. Hal yang wajib bagi zat. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Maujud ia pada zihin, pada akal, dan tiada maujud pada kharij, zuhir. Kalau baca seseorang tak nampak. Kan? Artinya hal. Hal, fahamkan hal. Hal tu perkara yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak boleh. Ada ke benda apa Ustaz? Nak kata benda, nak kata ada pun tak, nak kata tiada pun tak juga. Benda apa? Okey, ada saya sekarang. Saya ambil misal di saya dulu. Ada saya. Ada saya tu, mana ada saya? Ni dia kata Ustaz. Ni dada saya. Ni pipi saya. Ni dahi saya. Mana ada saya? Yang ada tu. Ada tu hal. Hal tu mana pertambatan di antara ada dan tiada. Ambil takrif dia senang. Pertambatan di antara ada dan tiada. Itu mana hal. Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Orang mati. Contoh orang mati. Pegang nadi. Tak ada dah ni, dia kata. Tak ada. Tak ada tu mana tak ada? Tak ada tu. Sifat wujud dah tak ada dah. Apa mana wujud? Hayat tu, kenyataan bagi wujud. Hayat, nyawa seseorang tu, kenyataan bagi wujud dia. Tubuh ada tergolek depan kita. Betul tak? Tak ada dah ni. Jadi ada tu, nak cerita, dia tak naik sampai tahap ada. Jadi ada saya ni, tak naik sampai tahap ada, nak asingkan ada sifat wujud saya daripada tubuh saya. Boleh asing? Tak boleh. Saya tanya, Mamat ada tak sini, Mamat? Contoh kalau nama seorang tu Mamat. Ya, saya Ustaz, dia kata. Saya ada Ustaz, dia kata. Jadi ada Mamat tadi mana? Dia pertambatan di antara ada dan tak. Nak kata ada sangat pun tak boleh. Yang kita nampak tu jirim dia. Jirim Mamat. Nak kata tak ada pun tak boleh sebab Mamat tadi bersuara. Mamat ada tak? Oh, ada, dia kata. Dia angkat tangan. Nak kata ada, kita nampak jirim dia. Nak kata tak ada, tak boleh. Tu yang bercakap tadi siapa pula? Tu orang panggil hal. Jadi Allah Ta'ala, kita masuk balik dalam kitab ni. Allah Ta'ala tu,
sifat nafsiyah, ada Allah Ta'ala tu hal. Hal tu mana tak naik sampai tahap ada. Ada Allah Ta'ala tu tak naik sampai tahap ada, sehingga kita pandang Allah Ta'ala. Boleh kita tengok Allah Ta'ala tu. Tak boleh tengok Allah Ta'ala. Oh, kalau macam tu Allah Ta'ala tak ada lah. Tak turun sampai tahap tiada, sehingga kita menafikan. Kenapa kita tak boleh nak menafikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab makhluk sebagai kenyataan bukti wujud dia. Nak kata ada tak biasa nampak, nak kata tak ada tak boleh. Itu pegangan kita dengan Allah Ta'ala. Dipanggil sifat tu sifat nafsiyah. Sifat apa? Wujud. Itu orang panggil sifat hal. Ini kena tanya. Kalau tak faham, tanya. Catit. Hal yang wajib bagi zat. Apa mana wajib bagi zat? Wajib mana sungguh bagi zat. Mengaji kita pondok. Kalau huraian pondok macam tu dia baca. Wajib, yakni sungguh bagi zat. Tiada dikeranakan. Ya sungguh. Saya sekarang ada tak ke depan? Di depannya ada tak? Ada saya ni sungguh saja. Sungguh ustaz berada di depan sekarang. Sungguh. Tak boleh nak nafikan. Kenapa? Sebab ada sifat wujud. Tapi tunjuk wujud saya kat mana? Wujud saya tak boleh tunjuk. Tapi faham tak wujud saya? Saya berada kat depan sekarang. Faham. Nak cerita macam mana Ustaz cerita ni macam mana? Kita tak biasa nak hurai payah. Faham Ustaz, tapi nak ikut step dia. Mengaji. Kita mengaji banyak-banyak. Kita dengar selalu. InsyaAllah boleh. Saya pun sama juga dulu. Mengaji ni. Tok Guru cerita, Allah pening. Macam mana nak cakap dia? Nak catit pun tak kerti. Nak catit yang Tok Guru hurai tu tak kerti nak catit. Kok mana nak hurai, nak susun. Tapi lama-lama kita dengar, kita nampak. Kita boleh bercakap. Tapi kalau boleh catit lagi cantik. Okey. Jadi mana hal yang wajib bagi zat, itu ya Allah Ta'ala jangan dicari. Kan, bila kita beriman dengan Allah, ni jangan cari Allah. Bagi yakin wujudnya Allah. Cukup takat tu. Mana tiada dikeranakan satu kerana. Apa maksud tak dikeranakan satu kerana? Dia tak sama dengan mana ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan dikeranakan satu kerana. Berbeza sifat ma'ani. Sifat maknawiyah silap. Sifat maknawiyah. Maknawiyah tu dikeranakan satu kerana. Apa mana dikeranakan satu kerana? Ada sifat ma'ani baru boleh kita hukum maknawiyah. Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Bukan pandang ada sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala. Baru boleh kita hukum adanya Allah Ta'ala. Dah, ada Allah Ta'ala tu sedia kala. Reti pada pemikiran kita. Cuma, sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, belum Allah Ta'ala buat makhluk, tak ada siapa yang nak hukum Allah Ta'ala tu ada, berkuasa, berkehendak. Tak ada siapa nak hukum. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, ni kita hukum. Allah Ta'ala tu ada, berkuasa, sungguh. Mengetahui dan sebagainya lah. Okey. Kerana maujud ia pada zihin. Apa dia? Maujud pada zihin. Ada Allah Ta'ala ni ada pada apa? Pada pemikiran. Faham? Jangan cari Allah. Ada Allah, ada pada pemikiran. Tak ada pada pandangan. Pandangan memang tak jumpa. Mati hidup balik pun kita tak jumpa. Oh, di hari akhirat boleh tengok Allah tak? Hakikat zat Allah Ta'ala tak dapat lihat. Yang kita pandang di hari akhirat, tajalli dia. Tajalli zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang dapat kita pandang. Di hari akhirat nanti. Hakikat zat Allah Ta'ala jangan, yang saya kata mati hidup balik. Hatta Nabi yang mursal pun tak akan dapat. Nabi yang dilantik jadi Rasul pun tak akan dapat lihat. Hakikat zat Allah Ta'ala. Faham ya? Jadi mana mudah cakap ringkas kita. Allah Ta'ala ni mewujud pada zihin, ada pada otak, pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Itu ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti dia ada, makhluk. Sebagaimana bukti yang saya sebut tadi. Kalau kita jumpa tapak kaki harimau, kesan tapak kaki harimau tu ialah membuktikan wujudnya harimau pada pemikiran kita. Betul tak? Pada pemikiran kita dalam kawasan dekat-dekat ni ada harimau. Main mana tapak kaki kalau tak ada harimau dia? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan kita nak berfikir. Okey? Tiada pada kharij. Pada kharij mana pada pandangan mata. Zuhir pada pandangan mata.
Tak nyata pandangan Allah Taala tak nyata pada pandangan mata. Okey. Habis. Yang kedua sifat salbiyah. Jam saya pukul 10.30, tepat 10.30. Okey, kalau ada soalan boleh kita edak kat depan nanti. InsyaAllah ada masa nanti saya akan jawab. Ya, mungkin kadang kita kali pertama dengar ataupun ya susah juga nak faham kadang. Walaupun ringkas, nak faham susah. Pelan-pelan kita faham. Okey, pembahagian mana sifat salbiyah yang kedua. Wallahu alam, kita rehat masuk dalam pukul 11. Kita rehat setengah jam. Makanan tak ada disediakan lah, mana sendiri-sendiri ya. Kita rehat sampai pukul 11. Pukul 11 tepat saya mula pada. Wallahu alam.